Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik. Hai semua, apa kabar semua? Selamat malam semua, salam sejahtera. Terima kasih sudah meluangkan sedikit masa untuk mendengar berita hangat malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Tapi sebelum itu, saya mohon jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu juga tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia. Akhirnya, pendedahan daripada timbalan Presiden PKR dan juga merangkap Menteri Ekonomi Datuk Seri Anwar Ibrahim di bawah Kerajaan Perpaduan. Akhirnya Rafizi Ramli mengumumkan senarai timbalan menteri. Senarai timbalan menteri yang diumumkan oleh Rafizi Ramli pada malam ini. Artikel daripada malaysiagazette.com dan beberapa artikel yang lain juga, artikel rasmi Malaysia, telah mengumumkan berita yang sama. Timbalan menteri dijangka umum 2 minggu lagi kenyataan daripada Rafizi. Pengumuman timbalan menteri dalam barisan kabinet dijangka akan dibuat minggu depan kerana proses pelantikannya mengambil masa. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, perkara itu telah dibincangkan pada mesyuarat khas kabinet semalam. Bagaimanapun, menurut beliau, proses pemilihan sudah bermula dengan gabungan parti politik sudah diminta mengemukakan nama calon yang sesuai. Proses itu akan berjalan minggu ini dan sama seperti kita gunakan untuk membentuk kabinet, yaitu peraturan-peraturan yang tertentu dan sedia ada. Dari segi jumlah timbalan menteri daripada gabungan tertentu akan tergantung kepada jumlah sumbangan ahli parlimen masing-masing. Perdana Menteri menentukan portfolio yang dirasakan sesuai dan terpulanglah kepada gabungan untuk mencalonkan nama-nama yang dicalonkan. Berdasarkan nama itu kelak, Perdana Menteri akan melihat kesesuaian, kepakaran, dan pengalaman sebelum dibawa untuk perkenan yang di Pertuan Agong. Mungkin akan mengambil masa 1 atau 2 minggu, tetapi prosesnya sudah bermula menurut Rafizi Ramli. Beliau juga berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 hari ini. Turut hadir Ketua Pengarah Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Nor Azmi Diron. Pada Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan 2 timbalan Perdana Menteri di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan mereka adalah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Fadila Yusof. Seperti yang dijanjikan, timbalan Perdana Menteri kuota adalah daripada Barisan Nasional dan juga daripada GPS. Jadi untuk kamu yang di rumah ataupun di mana saja kamu berada yang menantikan pengumuman siapa yang akan menjadi timbalan menteri adalah akan diumumkan dijangka akan diumumkan 2 minggu lagi. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Satu lagi kehebatan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, dan satu lagi berita yang tergempar untuk semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum saya masuk berita hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang setia bersama di dalam channel ini. Saya juga meminta kerjasama Anda untuk tekan butang subscribe, bantu saya untuk kembangkan channel ini, supaya kamu juga tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik terkini daripada channel ini, daripada Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini saya melihat satu berita. Ramai yang kata, demam, banyak yang demam kerana Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Kenapa demam? Ada yang kata
Orang yang pertama akan demam adalah bekas Perdana Menteri, yaitu Mahathir. Tapi demamnya bagaimana? Hari ini saya mengambil satu artikel daripada syahbudin.com. Ramai mulai demam kerana Anwar. Dalam banyak ucapannya ketika berkempen, Anwar Ibrahim sering menyebut orang pertama yang akan demam jika beliau menjadi Perdana Menteri adalah Tun Mahathir Mohamad. Ungkapan itu bagaimanapun bukanlah bermaksud Anwar seorang yang pendendam, tetapi lebih bertujuan menggambarkan dirinya yang tidak berkompromi dengan salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan, dan amalan memberi kekayaan keterlaluan kepada kroni serta kaum keluarga sendiri. Dengan takdir Tuhan, meskipun cuba dihalang banyak kali, cuba dihalang beberapa kali untuk beliau menjadi Perdana Menteri, pada akhirnya beliau telah menjadi Perdana Menteri hari ini. Bukan saja dihalang, namun janji juga dimungkiri. Presiden PKR itu akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri. Sejak Anwar menjadi Perdana Menteri, bergelar Perdana Menteri ke-10, walaupun Tun Mahathir kelihatan banyak mendiamkan diri, tidak pula dapat dipastikan sama ada beliau sedang demam atau sihat seperti biasa menurut syahbudin.com. Yang pasti Anwar tidak melakukan sesuatu yang boleh membuatkan Tun Mahathir jadi demam di hari-hari awalnya menjadi orang paling berkuasa di negara ini. Selepas mempengerusikan mesyuarat pertama kabinet semalam dan memasuki pejabatnya di Kementerian Keuangan selaku Menteri Keuangan hari ini, tumpuan Anwar jelas untuk memperlihatkan keseriusannya menangani pelbagai masalah dalam negara akibat kebejatan kerajaan terdahulu. Melalui beberapa pendekatan awal ini, nampaknya ramai yang mula demam. Dengan gerakan serta pendedahan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Salah satunya pendedahan tentang syarikat perjudian, sumber pendapatan Perikatan Nasional, di mana dana yang mereka guna pada PR15 menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah daripada syarikat perjudian. Antara perkara yang telah diputuskan dalam mesyuarat kabinet, semua menteri akhirnya setuju dipotong gaji sebanyak 20%, cabutan judi khas daripada 22 kali setahun ketika era Perikatan Nasional diturunkan kepada 8 kali setahun, mendedahkan kemungkinan uang judi diguna untuk membiayai kempen Perikatan Nasional pada PR15, dan juga berjaya mendapatkan Syed Mokhtar Al-Bukhari, Taikun Bernas, untuk menyumbang RM 10 juta pada tahun ini dan juga RM 50 juta bagi tahun hadapan kepada pesawah padi. Jadi ini memang menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim akan membawa satu perubahan yang sangat besar, memberi impak positif kepada rakyat Malaysia. Hari ini pula, selepas pertama kami menjejakkan kakinya di Kementerian Keuangan, Anwar menegaskan wujud pelanggaran peraturan dalam beberapa perolehan kerajaan yang dibuat semasa era Mahyadin dahulu, serta mengesahkan beliau memiliki fail mengenai dakwaannya semalam bahwa kempen Perikatan Nasional pada PR15 lalu dibiayai oleh wang judi. Jadi bila wujud pelanggaran ini yang dibuat semasa era Muhyiddin Yassin, beliau juga mengesahkan bahwa beliau memiliki fail mengenai dakwaannya, mengenai dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Muhyiddin Yassin berkaitan dengan dana yang mereka guna semasa kempen adalah dibiayai oleh wang judi.